memberi license dan juga accreditation ataupun certification pensijilan kepada kita. Okay, so kalau dekat Malaysia ia adalah termaktub di bawah tugas lembaga kaunselor. Okay, so ini adalah kita nampak perbezaan yang asas daripada segi penciptaan undang-undang dan juga etika tu. Okay, undang-undang dan etika. Okay, kita katakan seseorang itu dah baik dah kalau dia patuh undang-undang. Biasanya kita patuh undang-undang tu seperti yang tertulis. Kalau kata jangan langgar lampu merah waktu driving, macam itulah. Kalau kata kita dipanggil oleh mahkamah untuk memberi keterangan ataupun penilaian kesihatan mental seseorang klien, kalau kita boleh jawab yes or no, itulah yang kita buat. Maksudnya seminima mungkin kita patuhi undang-undang tersebut. Tapi kalau etika, kita nak jadi orang yang beretika sebanyaknya, berbanding dengan undang-undang. So etika ini adalah apa kita nak follow. Contohnya confidentiality, kerahsiaan tu kalau boleh kita nak jadi orang yang betul-betul merahsiakan apa yang dikongsikan oleh klien. So kita hit at the maximum level. So itu adalah etika. Tapi kalau undang-undang, cukup sekadar kita patuhi undang-undang. So itu perbezaan daripada segi praktis. Undang-undang dan juga etika. Etika juga ada juga kalau tertulis kaunselor tidak menerima hadiah. So maksudnya kita pun hit that minimum. Maksudnya kita tak terima hadiah apa-apa pun dalam pertukaran memberikan khidmat kaunseling kepada klien. So etika ni dia boleh jadi dua. Satu, kita memang jadi orang yang beretika, paling beretika. Dan satu, kita juga boleh pergi kepada hit the minima. Maksudnya kalau tertulis dalam kod etika sebegitu, maka kita akan buat sebegitu. Kita tidak go beyond that level. Tapi ada juga etika yang mana memerlukan kita merahsiakan apa yang telah kita kongsikan dengan klien. So kita go for the maximum level. Apa-apa pun kalau boleh kita tak nak kongsikan maklumat penting yang dikongsikan oleh klien kepada orang pihak yang ketiga. Walaupun kita disepina, walaupun kita diarahkan oleh mahkamah untuk berkongsi tentang this particular maklumat kepada pihak yang berkuasa. So ini perbezaan praktis undang-undang dan etika. Sebab tu kita nampak ada konflik antara undang-undang dan etika dalam profesionalism kita. Biasa terjadi. So kita pergi kepada profesionalism. Profesionalism ini adalah apa-apa saja yang tingkah laku dan juga mungkin pemikiran sama ada penilaian tingkah laku. Yang ini yang mana ia berkaitan dengan undang-undang dan juga etika. Dan profesionalism ini berkait rapat dengan amalan terbaik. So orang yang profesional, dia akan mematuhi etika, dia akan mematuhi undang-undang dan dia juga akan bertingkah laku bermoral dan dia juga bertingkah laku profesional. Kadang-kadang ada tingkah laku yang tidak termaktub dalam etika, dalam undang-undang, tapi dia masih buat disebabkan oleh dia ingin martabatkan profesionalism itu. Contoh as simple as mematuhi masa. Seorang kaunselor yang baik, of course, tidak terkandung dalam kod etika, dia perlu mematuhi masa. Dan tidak termaktub dalam undang-undang Malaysia, seorang kaunselor perlu hadir ke pejabat pukul 8 pagi untuk berjumpa dengan klien dia. Tapi ianya adalah satu profesionalism bagi seorang kaunselor untuk mematuhi masa supaya klien tidak tertunggu-tunggu dan juga supaya kita boleh mengadakan preparation untuk bertemu dengan klien.
Okay, so ini yang saya kata, professionalism ini adalah amalan yang terbaik. Okay, dia bukan saja patuh kepada undang-undang, bukan saja dia patuh kepada kod etika, bukan saja dia bermoral, tapi dia professionalism dalam kerjaya seorang kaunselor. Okay, so itu spirit yang kalau boleh kita nak sampai kepada professionalism ini. Okay, so kat sini okey, apa model yang kita boleh amalkan okey dalam pada kita nak praktis sebagai seorang yang profesional. Okey, dalam kita nak memahami undang-undang, dalam kita nak memahami kod etika, dalam kita nak memahami menjadi seorang identiti yang profesional dalam kaunselor, okey, kita ada beberapa sumber. Okey, kita ada beberapa sumber. Okey, saya stop sharing yang ni, saya pergi kepada rajah 1. Um, Okey, dah nampak apa yang saya sharekan? Dah Doktor. Okey, thank you. Okey, so dalam pada kita nak melaksanakan praktis-praktis yang beretika, praktis-praktis yang mengikut undang-undang, okey, praktis-praktis yang uh, professionalism, okey, kita ada dua sumber. Okey, kita ada dua sumber yang utama. Kita nampak yang dalam segitiga ini adalah sumber yang datang daripada seorang kaunselor itu sendiri. Iaitu datang daripada diri kita. Yang tergantung dekat luar ni, yang mengimbangi apa yang ada pada kita ni adalah sumber-sumber yang datang daripada luar. Okey, so kita tengok apa yang boleh bantu kita untuk praktis dengan baik dalam bidang kaunseling ini adalah pertama niat, okey, ini daripada diri daripada diri dulu. Okey, yang ketiga daripada prinsip moral dan juga akhlak dalam bidang perhubungan menolong ni sendiri. Okey, yang ketiga pengetahuan tentang etika, tentang undang-undang, tentang standard profesional. Okey, yang keempat kita pergi kepada kemahiran membuat keputusan dan juga model yang ada, okey, yang mendasari keputusan kita. Okey, yang kelima adalah keberanian kita untuk mempertahankan apa yang kita putuskan. Okey, so yang kelima-lima ini duduknya dalam seorang kaunselor. Okey, tapi okey, yang memperkasakan juga praktis seorang kaunselor adalah apabila dia melalui consultation, iaitu perundingan. You all belajar tak lagi perundingan semester ni? Ke sedang ambil? Belum tak ambil ke Doktor? Belum ambil lagi? Hmm. Okay, so saya jangkakan semester ni kot. Ke? Okay, so consultation. Okay, consultation maksudnya kita berunding dengan mereka yang pakar dalam counselling, dan juga undang-undang. Okay, supervision. Okay, apa yang you all lalui masa praktikal, masa internship, you all ada supervisor. Okay, so supervisor ini akan memberitahu maklumat-maklumat dan memperkasakan you punya knowledge dan kemahiran dari segi etika dan juga undang-undang. Okay, continuing professional development adalah training. Okay, apa-apa saja program, apa-apa saja aktiviti yang kita join bagi memastikan bahawa kita ada perkembangan, okey, peningkatan dalam profesionalism sebagai seorang kaunselor. Contoh kita join aktiviti yang diadakan oleh pihak pengasih, okey, dadah, okey, sebab kita nak supaya ilmu kita berkenaan etika dan juga undang-undang berkenaan penagihan ni makin meningkat. Okey, di samping tu kita ada undang-undang, okey, yang boleh bantu kita untuk tahu apa hukuman, apa mungkin sabit kesalahan. Okey, so ini undang-undang. Codes of ethics, okey, kita ada sebagai seorang kaunselor codes of ethics yang disediakan, dan buku etika lembaga kaunselor juga boleh didapati
untuk kita tengok, okey, untuk kita maklum tentang etika-etika yang ada dalam bidang kaunseling, dan kita juga ada sistem policies. Okey, contoh kalau kita duduk kat hospital, okey, hospital tu dia ada sistem dia. Macam mana kalau kita nak filekan saman, macam mana kalau kita terima saman. So polisi-polisi ini bergantung kepada setting di mana kita berada. Okay, it might be different kalau you base dekat sekolah, ataupun mungkin kalau base dekat hospital. Polisi mungkin different, dan polisi ni akan inform kita, akan beritahu kita how to act secara legally and professionally and juga ethically. Okay, tak semestinya apa yang kita praktis sebagai seorang kaunselor akan sama dengan sistem polisi. Okay, kalau sekolah contohnya. Kadang-kadang pengetua nak tahu tentang siapa yang hadir, siapa yang jadi klien pada kita. Okay, it might be bertentangan dengan kita punya etika, dan yang mana kita kalau boleh nak susuk. Okay, nak sembunyikan, okay, supaya orang tidak tahu siapa yang jadi klien kita. So it might be contradict. Okay, so ini adalah sumber-sumber yang kita boleh gunakan dalam mengamalkan kaunseling yang beretika. Okay, so saya tutup sini. Okay, faham ke setakat ni? Kalau tak faham boleh tanya. Oh, kalau tak faham boleh tanya je. Okay, so kita balik kepada um, penerangan, sumber yang datang daripada individu kaunselor itu sendiri. Tadi saya dah terangkan serba sedikit sumber-sumber luar, yang mana boleh bantu kita dalam kita mengamalkan profesionalism sebagai seorang kaunselor. Tapi dalaman kita, yang pertama paling asas adalah niat. Apa-apa tingkah laku, apa-apa keputusan yang kita nak buat mesti berdasarkan niat yang baik untuk melakukan perkara yang betul kepada klien kita. So itu adalah permulaannya. Yang kedua kita pergi kepada prinsip dan kebaikan. Prinsip dan juga akhlak. Kat sini kita tengok prinsip, kita ada satu set kepercayaan. Satu set kepercayaan yang kita gunakan sebagai asas yang mendasari keputusan kita sama ada sesuatu tingkah laku ini beretika ataupun tidak. So ini sangat penting. Ini kita akan perhalusi later on dalam kelas. Tapi saya sebut dulu ada 6 prinsip moral asas yang kita katakan mendasari setiap tingkah laku kita dalam profession sebagai seorang kaunselor. Of course kalau kita tengok dekat luar banyak lagi prinsip moral asas, tapi ini yang ditulis dalam etika kita. So yang pertama autonomi, bebas untuk memilih. So kita nak klien kita itu ada kebebasan untuk buat pilihan. Yang kedua non-maleficence, no harm. Kita tak nak melakukan sebarang kemudaratan kepada klien. Beneficence, kita nak bagi manfaat, benefit. Kita nak bagi kebaikan, kita nak bagi bantuan kepada klien. Justice, kita nak jadi seorang yang adil. Fidelity, kita nak jadi orang yang setia. Bukan setia dalam perhubungan kekasih je, tapi dalam perhubungan menolong ini kita juga perlu ada kesetiaan. Dan last kali yang keenam, veracity. Kita nak supaya kita jujur apabila melakukan amalan kaunseling. So kita pergi kepada tadi prinsip dan amalan itu adalah sumber yang kedua.
okey, daripada seorang kaunselor tu. Maksudnya apabila dia percaya kepada keenam prinsip moral asas ni, okey, dia boleh justify the good and the bad of satu-satu tingkah laku dalam memberikan khidmat kaunseling. Okey, so yang ketiga, okey, ia perlu ada pengetahuan tentang etika, tentang undang-undang, tentang piawaian profesional. So kita kena tahu apa yang termaktub yang ditulis dalam kod etika lembaga kaunselor. Okey, kalau sekarang kita macam tak tahu apa-apa. Okey, so ini yang kita perlu belajar. Okey, apa undang-undang, apa do and don'ts, apa moral yang ditulis dekat dalam kod etika dalam memastikan kita memberikan perkhidmatan yang betul kepada klien kita. Okey, tidak cukup dengan kod etika, kita kena tahu juga apa yang undang-undang gariskan untuk kita especially sebagai seorang kaunselor. Di samping itu kita nak juga tengok kepada piawaian profesional. Okey, apa biasanya mereka kaunselor yang profesional lakukan dalam profession ini. So pengetahuan ini boleh kita akses, boleh kita dapati pertamanya dalam contohnya mengikuti kelas COU 4800. Dan kita boleh juga mantapkan pengetahuan ini melalui pembacaan dalam buku. Kita banyak buku-buku rujukan yang memperhalusi setiap kod etika, undang-undang daripada seluruh pelosok negara dan juga di Malaysia. So di samping buku, jurnal yang berkaitan dengan etika juga banyak. So kita ada tugasan yang mana korang kena explore, kena cari apa jurnal-jurnal yang berkaitan kalau nak guna jurnal. So banyak inform kita macam mana how we should behave in this profession. Selain tu ada conference, ada seminar, sekarang webinar, ada juga supervisors, yang akan mungkin memberitahu kita maklumat-maklumat berkenaan etika, dan kita juga ada kawan-kawan, especially kawan-kawan yang sama dalam supervision yang sama, yang akan banyak bantu kita macam mana kita nak behave dengan baik, dalam memberikan amalan kaunseling kepada klien kita. So itu adalah sumber-sumber yang kita boleh dapati dalam memperkasakan pengetahuan kita sendiri mengenai etika dan juga undang-undang. Tetapi ilmu saja tak cukup. Ilmu saja tak cukup. Of course, kalau dengan ilmu kita tahu apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita jauhi. Tapi dalam bidang counselling ini, yang paling penting adalah reflection. Reflection, apa yang kita fikir, apa yang kita betul-betul caring, dan juga dedikasi kita sendiri terhadap ilmu yang kita ada. So kita boleh je terima kod-kod etika tu kata, so jangan dedahkan maklumat ini kepada orang ketiga. Of course kita tak akan dedahkan, kita ambil totok, kita ambil absolute, kita ambil sebagai apa yang tertulis. Tapi dalam bidang profession seorang kaunselor ni, yang lebih penting adalah kita fikir. Disebabkan setiap klien kita itu ada pelbagai situasi, dan juga kita juga ada pelbagai budaya, dan juga kita sendiri daripada latar belakang budaya yang berbeza. So kat sini kod etika tulis macam ni, tapi spiritnya bagaimana you faham tentang kod etika itu, bagaimana you apply kod etika tersebut, itu lagi penting, yang mana memerlukan kita untuk berfikiran secara kreatif, berfikiran secara terbuka, dan juga berdedikasi terhadap prinsip-prinsip dan juga kod-kod etika tersebut. So kita juga, selain daripada itu, kita juga perlu ada kemahiran. Macam mana nak transfer? Teori dah belajar, tapi macam mana kita nak transfer ataupun nak apply kepada
different kind of clients, okay, different kind of settings, okay, ada kita duduk dekat hospital lain, duduk kat penjara lain, duduk dekat mungkin rumah kebajikan lain, okay, cara pekerjaan kita katakan tempat kita bekerja juga kadang-kadang memberi kelainan kepada macam mana kita faham satu-satu kod etika itu, okay, so in the end benda tu datang daripada kita juga. Okay, macam mana kita usaha nak faham, macam mana kita usaha nak apply. Okay, so itu adalah sumber yang penting selain daripada pengetahuan. Okay, seterusnya. Okay, kita ada keberanian keyakinan. Okay, of course apa saja decision yang kita buat tentang satu-satu tingkah laku tu kadang-kadang tidak termaktub secara bertulis dalam kod etika. Dia lebih kepada apa yang kita perlu faham. Okay, dan kefahaman kita itu mungkin kadang-kadang orang lain tak boleh nak faham. Okay, sebabkan kita saja dengan klien faham. So ini adalah antara risiko-risiko yang kita perlu tanggung. Okay, kadang-kadang kita juga terdedah dengan saman. Okay, terdedah dengan saman. Kita juga terdedah dengan mungkin report ataupun komplain yang orang buat, okay, yang mungkin orang bukan tak semestinya klien tapi pihak ketiga, contohnya insurans, okay, hospital, mahkamah yang buat terhadap tata laku kita sewaktu memberikan khidmat kaunseling kepada klien kita. Okay, disebabkan oleh atas satu-satu keputusan kita yang mana kita nak pelihara confidentiality klien kita. Okay, so banyak kos dan risiko yang kita perlu timbang. Disebabkan itu ada setengah kaunselor dia jadi pengecut. Okay, so dekat sini keberanian keyakinan untuk menyuarakan bahawa kita berada di pihak yang benar dan apa justifikasi tingkah laku kita itu adalah juga antara benda yang paling penting yang perlu ada dalam kita mengamalkan pemberian khidmat kaunseling ni. Okey, sebab tak semua orang sama, okey, dan juga hanya kita yang tahu all the best tentang klien kita ni. So ini yang menyebabkan kita rasa sedikit kadang-kadang tu gusar, okay, bimbang untuk menyuarakan kebenaran, especially kalau kebenaran itu bertentangan dengan apa yang ditulis. Okay, so itu adalah yang terakhir, sumber daripada diri kita. So ada apa-apa yang tak faham nak tanya? Sebelum kita pergikan kepada topik yang seterusnya. Faham doktor, faham. Okay, faham. Okay, good. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada teori etika. Okay, teori etika ni macam mungkin you all nak senang faham. Okay, cuba ingat tentang teori counselling. Okay, macam mana kita tahu counselling secara asas. Okay, tapi macam mana kita nak deliver kepada klien kita tu, kita gunakan pelbagai teori. Okay, kalau kita guna Gestalt, okay, apa yang akan kita pentingkan? Apa yang kita akan apply? Okay, so itu adalah pendekatan teori dalam counselling. Untuk etika, kita juga ada teori. Okay, kita ada juga beberapa teori etika yang mana kita gunakan different pendekatan, okay, untuk mungkin tackle different decision making in ethical issues. Okay, so kat sini kita boleh pilih, okay, sama ada kita nak duduk dekat satu continuum, okay, ataupun nak duduk dengan pihak yang lain. Okay, so ini adalah justifikasi. Okay, apabila kita pilih teori, kita akan justify, okay, macam mana kita membuat keputusan yang beretika dan juga bertingkah laku yang beretika. Okay, so apa pentingnya teori etika ini? Okay, so kita tengok dulu, teori etika adalah satu framework, okay, dalam membuat keputusan mengenai sama ada tingkah laku ataupun cadangan tingkah laku yang beretika. Okay, so dia adalah satu rangka, satu asas, okay, yang mana biasanya kita pilih. Okay, kita nak guna pendekatan yang mana. Okay, dan pendekatan-pendekatan ini, teori-teori etika ini perlu
Okey, disebabkan oleh pertama, okey, biasanya ia sangat common, okey, berlaku dalam pada kita, hubungan kita dengan klien, okey, ada dilema etika. Okey, disebabkan itu kita perlukan teori untuk bantu kita buat keputusan yang baik. Okey, satu. Okey, yang kedua, okey, apabila kita pilih teori, teori ini dapat justify, okey, dapat memberi pengukuhan kepada kita, dapat memberi maklumat tambahan kepada kita kenapa kita buat keputusan ini. Okay, kenapa kita decide untuk bertingkah laku seperti ini. Okay, so ini juga fungsi teori etika. Okay, dan teori etika ini adalah satu teori, tapi okay, keputusan beretika sebenarnya melibatkan kemahiran. Okay, dan apabila kita cerita tentang kemahiran, okay, kita sebagai beginners, okay, you all sebagai beginners, mungkin rasa macam susahnya nak buat keputusan ni beretika ataupun tidak pada peringkat awal. Tapi as you go along with your career, iaitu counselor, okay, you all akan semakin matang dan semakin masak, okay, dengan dilema-dilema yang biasa dihadapi, dan ini boleh memperkukuhkan you punya decision, ditambah pula dengan teori-teori yang di-apply tadi untuk membuat satu keputusan yang beretika. Okay, so ini adalah keperluan teori etika. So kita nak pergi kepada beberapa teori etika. Okay, teori etika banyak, tapi kita pakai 3. Okay, kita pakai 3 teori etika yang besar. Okay, yang pertama, ethical absolutism versus ethical relativism. Okay, ethical absolutism versus ethical relativism. Okay, yang kat sini kita faham melalui bahasa, melalui literal, absolutism berprinsip mutlak. Yang betul-betul, yang salah-salah, tak ada grey area. Okay, yang right, duduk dekat right maka benarlah itu. Kalau duduk dekat wrong, doing, memang perbuatan itu adalah salah. So ini adalah ethical absolutism. Kalau ethical relativism, okay, dia berprinsip ada mengikut keadaan. Okay, sesuatu etika itu mengikut keadaan. Kalau absolutism tadi, okay, dia tak ikut keadaan. Kalau betul benda tu betul lah. Kalau salah, salah. Okay, so kita pergi kepada perincian dia. Ethical absolutism. Okay, pada pandangan absolutis, okay, piawaian moral, standard moral ni, dia memang sesuai untuk diguna pakai oleh semua. Okay, maksudnya ada sesuatu tingkah laku itu memang betul, memang salah. So dia tidak berdasarkan kepercayaan atau kebudayaan, dia diguna pakai semua. Okay, salah lah, betul lah. Contoh. Okay, contoh hak untuk hidup. Okay, hak untuk hidup. Semua orang dalam different cultures pun dia mengutamakan hak untuk hidup. Okay, begitu juga hak untuk kebebasan. Okay, so biasanya orang tak argue, culture tak argue tentang hak untuk hidup, hak untuk kebebasan dan juga hak untuk keselamatan. Okay, so ini biasanya duduk dalam ethical absolutism. Okay, yang mana dia tak ambil kira pun kepercayaan individu ataupun nilai budaya. Okay, semua orang dalam semua culture ada hak untuk hidup, ada hak untuk bebas dan ada hak untuk rasa selamat. Okay, so itu adalah contohnya. Okay, dan biasanya hak-hak ini telah wujud. Okay, biasanya kita tak bicarakan. Okay, dia tak berdasarkan keadaan. Dia memang ada, tapi kita yang kena patuh pada hak tersebut. Okay, so ini adalah yang kita maksudkan dengan exist a priori. Okay, dia dah wujud sebelum tu, tapi kita yang kena mengikut undang-undang ataupun etika tersebut. Okay, dan ia adalah bebas. Okay, piawaian moral ini adalah bebas. Bebas ini bermaksud seperti mana yang you all belajar dalam research method, independent variable. Okay, dia bukan bebas yang macam tu. Okay, dia maksudnya dia tidak bergantung. Maksudnya apa-apa saja yang berlaku, orang akan ikut dia.
Okay, bukannya dia ikut orang. Okay, orang akan ikut this moral, orang akan ikut this prinsip, bukan prinsip ataupun tingkah laku itu yang mengikut orang ataupun keadaan. Okay, so ini adalah absolutism. Okay, yang ekstrim, yang ortodoks, yang kena orang ikut. Okay, so kita pergi kepada ethical relativism. Okay, relativism ini percaya bahawa satu-satu moral itu sesuai untuk semua orang. Okay, sesuai untuk semua orang dan juga pandangan masyarakat dan juga pandangan individu penting dalam mengatakan sesuatu tingkah laku itu bermoral ataupun tidak. So ini adalah ethical relativism. Dia tidak bebas seperti ethical absolutism. So dia bergantung kepada masyarakat setempat. So most of us, kalau dalam dunia ni kita agree bahawa membunuh itu adalah tidak bermoral, especially kalau kita bunuh parents kita. Tapi in the past, ada satu culture, saya tak sure culture ni masih mengamalkan ataupun tidak, yang mana mereka meletakkan pembunuhan kepada ibu bapa yang mencapai umur-umur yang tertentu adalah baik disebabkan oleh apabila ibu bapa ini dibunuh pada umur yang optimum di mana mereka ada fizikal, mereka ada kapasiti yang masih kuat, maka kehidupan di afterlife itu lebih baik. Maksudnya kehidupan di akhirat. Saya tak tahulah terms yang digunakan. Kehidupan yang kehidupan selepas kematian itu, mereka akan hadapi lebih baik jikalau mereka mati dalam keadaan badan yang masih kuat. Memang terkejut tapi saya tak tahu. Saya lupa nama that culture dan saya lupa sama ada dia masih lagi wujud ataupun tidak. So ini kita katakan ethical relativism. Maksudnya dia bergantung, satu-satu tingkah laku itu bergantung kepada culture, pemahaman budaya setempat. Pembunuhan of course dekat lain kita condemn habis-habisan, tapi this particular culture menerima pembunuhan ibu bapa disebabkan oleh kepercayaan mereka. Dan juga sama juga macam contohnya, kalau nurse dekat Singapura sebelum ini mereka dilarang untuk mengenakan tudung. So itu adalah kalau dekat tempat Malaysia of course kita bebas nak pakai tudung tak nak pakai, tak wajib tapi it's up to kepada belief of the nurse lah. Tapi kalau di Singapura dia menetapkan bahawa tak boleh pakai tudung sebelum ni. So ini juga bergantung kepada kita katakan budaya. Sama juga dekat dengan Arab. Dekat Arab dulunya perempuan tak boleh driving. So itu adalah satu tingkah laku yang tidak bermoral kalau perempuan drive dekat sana sebelum ni. Tapi kalau di tempat-tempat lain ianya tidak diconsider atau tidak dipertimbangkan sebagai moral ataupun tak moral, iaitu apabila perempuan memandu tetapi ianya dikira sebagai keperluan. So ini kita tengok juga kalau aurat, aurat iaitu bahagian badan yang perlu ditutup. Kalau dalam mengikut masyarakat Islam, aurat wanita itu macam mana? Tapi kalau dalam Kristian, aurat wanita itu macam mana? So kita tengok dekat sini, sesuatu tingkah laku itu bermoral ataupun tidak bermoral disebabkan oleh pandangan masyarakat setempat, pandangan segolongan orang. Bukannya disebabkan oleh tingkah laku itu sendiri. So boleh faham setakat ni? So kita tengok dekat sini. Code Etika Counselor, adakah absolutism ataupun relativism? Saya nak you all fikir. Sebelum saya panggil untuk jawab. Code Etika Counselor, adakah absolutism ataupun relativism? Code Etika Counselor adakah bersifat ataupun bercirikan mutlak ataupun relativism ikut keadaan.
So saya nak jemput. Okay, kalau ada volunteer boleh. Okay, so selamatlah nama-nama jemputan ni. Tapi kalau tak ada volunteer, saya tak panggil. Okay, kod etika kaunselor, adakah ia absolute, bersifat mutlak ataupun mengikut keadaan, iaitu relativism. Syajidah ada tak hari ni? Syajidah. Hari tu tak ada. Ada doktor. Okey, ada. So Syajidah, mengikut pemahaman Syajidah, kod etika, nak panggil Syajidah, betul ke saya panggil? Betul ke saya pronounce nama awak? Syajidah? Betul doktor. Okey. Betul. Okey, so Syajidah, kalau ikut pemahaman Syajidah, kod etika kita ini bersifat absolutism ataupun relativism. Saya rasa kod etika kita, ni pendapat saya lah. Dia relativism lah. Kenapa? Sebab kalau kita tengok dalam kod etika ni, relativism ni dia percaya bahawa masyarakat tu percaya bahawa sesuatu tingkah laku tu ada moral yang betul dan mereka mempunyai moral yang betul melakukan tingkah laku berkenaan dalam masyarakat mereka. Sebab kalau dia rasa benda tu betul, maksudnya dia ada moral yang betul, maka dia pun akan bertingkah laku mengikut apa yang dia rasa betul lah. Okey. Okey, saya boleh faham maksudnya ia mengikut keadaan setempat. Maksudnya kod etika kaunselor di Malaysia mengikut keadaan setempat. Okey, so terima kasih Syajidah. Okey, so next saya nak panggil Rajolika. Rajolika ada? Rajolika ada? Okay, so Rajolika tak ada. Okay, hari ni Rajolika attendance cross. Okay, so mengikut kata Syajidah tadi, okay, Syajidah berpandangan bahawa kod etika kaunselor ini adalah belong to relativism, iaitu mengikut keadaan setempat. Tetapi, okay, kod etika kaunselor dia sebenarnya mengguna pakai kedua-dua bentuk, kedua-dua teori ethical ini. Okay, so kita lihat macam mana. Okay, kod etika kaunselor ditulis dalam prinsip mutlak. Okay, ditulis maksudnya kat situ kalau kita balik buku kod etika itu, okay, dia ada highlight, okay, kaunselor sepatutnya kaunselor kena buat apa. Okay, kaunselor sepatutnya tidak boleh buat apa. So itu adalah bersifat mutlak, maksudnya senang. Boleh buat ini ataupun tak buat ini. Tinggalkan ini ataupun buat yang ini. So itu adalah ditulis dalam prinsip mutlak. Okey, Rajolika kata saya ada doktor line saya sekat-sekat. Okey. Okey, so tak apa saya terangkan yang ni. Okey, so tetapi kod etika ini juga ada prinsip etika relativism. Okey, yang mana dalam bentuk macam mana kita terjemahkan penulisan itu. Okey, disebabkan kita terjemahkan penulisan ini berdasarkan keunikan klien. Okey, of course klien kita ni datang daripada pelbagai background, pelbagai demografi. Okey, so itu kita kena ambil kira. Okey, tak boleh pakai taram saja kod etika tu do and don't tanpa ada deliberation, tanpa ada pemikiran yang terbuka, okey, terhadap keunikan klien. Okey, dan juga kita ambil kira situasi dan isu-isu budaya yang wujud. Okey, contoh dekat sini. Kod etika kaunselor ditulis secara mutlak bahawa kaunselor tidak boleh menerima hadiah. Okey, tidak boleh menerima hadiah kiranya sebagai
bayaran kepada khidmat kaunseling tersebut. Okey, tetapi ada sesetengah culture, especially culture yang mementingkan collectivism, yang mementingkan keharmonian bersama. Okay, especially culture Mexican, okay, Mexico. Okay, di mana mereka mementingkan pemberian hadiah itu sebagai satu honor. Okay, sebagai satu, kalau kita tak terima, dia telah kita cederakan dia punya pride. Okay, so itu maksud dia. Okay, so kalau kita cederakan dia punya rasa self-esteem, okay, especially kalau klien yang datang tu pula ada isu self-esteem, okay, dan kita cederakan dengan kita tidak ambil hadiah daripada klien ini, dan hadiah yang diberikan itu hanyalah kecil sahaja, okay, bukannya emas, bukannya permata, tetapi hadiah yang kecil sahaja, simbolik kepada rasa sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat menghargai khidmat kaunselor ini, okay, dia boleh menjejaskan hubungan kita dengan klien kita. Okay, so dalam ini, okay, kita terjemahkan dalam daripada segi keunikan klien, isu-isu budaya dan juga situasi. Okay, so kita tak ambil taram, kita tak ambil apa yang ada dalam kod etika dan supaya tidak menerima hadiah itu mutlak. Tapi kita interpret, kita terjemahkan sebab klien kita ini berbeza. Okay, kalau kita buat in other way, maksudnya kita tak terima hadiah dia, perkhidmatan kaunseling kita dengan dia akan menjejaskan kesejahteraan dia. Okay, so disebabkan ini kita katakan kod etika kita ada kedua-duanya. Okay, ditulis dalam prinsip mutlak, tapi diinterpretasi, diterjemahkan dalam prinsip relativism mengikut keadaan, suasana, klien dan juga budaya. Okey, tadi saya perasan ada soalan tapi saya tak boleh nak baca bila saya buka slide ni. Boleh bacakan untuk saya? Fatin Amanina tadi kot tanya soalan. Soalan saya, kod etika ni sudah termaktub ataupun dia boleh berubah mengikut akta yang ada di Malaysia? Okey, kalau kod etika ni sejak ia ditulis dia belum lagi berubah. Okey, tapi macam kita katakan tadi, okey, dia diterjemahkan dalam pelbagai bentuk rupa. Okey, so even kalau kita tengok kod etika dekat Malaysia ni, dia banyak, mungkin 90% persamaan dengan apa yang ada di Amerika. Okey, so mungkin kita boleh katakan kod etika ni diguna pakai secara meluas dalam banyak budaya. Okey, tapi penterjemahan itu macam mana kita apply kepada different client, different budaya, okay, different situation itu akan ada flexibility, okay, dekat situ. Tapi apa-apa pun ianya perlu berasaskan prinsip kebaikan untuk klien. Okay, Fatin faham? Alright, Doktor, faham. Okay. Okay, so tadi kita pergi kepada ethical, satu teori yang pertama yang biasa diguna pakai oleh profession counselor untuk sama ada tidak menentukan satu-satu tingkah laku itu bermoral ataupun tidak. Satu tadi kita ada absolutism, kita ada relativism. Teori yang kedua, okay, kita juga pakai utilitarianism versus deontology. Okay, utilitarianism versus deontology. Okay, bila saya terang, kadang-kadang ianya macam you all boleh tengok perkaitan antara this teori dengan teori yang sebelumnya. Okay, untuk utilitarianism, okay, berbelit jugalah lidah nak sebut ni. Okay, berdasarkan kalau kita ikut pandangan ataupun pendekatan utilitarianism, okay, satu-satu tingkah laku itu dikatakan bermoral ataupun tidak bermoral disebabkan oleh akibat daripada tingkah laku itu sendiri. Okey, kesan daripada tingkah laku itu sendiri. So, ia boleh pergi kepada perkara-perkara berbangkit. Okey, selepas kita melakukan satu-satu tingkah laku ataupun keputusan tingkah laku. Okey, tokoh yang biasa yang mempelopori this teori adalah John Stuart Mill.
Mill ni banyak menulis asas dan filosofi berkenaan pendekatan utilitarianism. So biasanya kita akan pilih satu-satu tingkah laku yang paling baik dan memberikan kesan yang paling baik kepada kebanyakan orang. Mungkin tak semua orang, tapi bilangan orang yang dapat menikmati kesan tersebut banyak, secara yang baiklah, kesan baik bukan kesan buruk. Tingkah laku ini dinilai berdasarkan kesan kepada satu-satu tingkah laku. Kalau ia membawa kebaikan, maka ia dikira sebagai moral. Kalau ia membawa kebaikan, saya betulkan sikit, kalau ia membawa kebaikan kepada ramai orang, maka ia dikira sebagai bermoral. Tetapi kalau dia tidak mendatangkan kebaikan kepada ramai orang, dia dikira sebagai tidak bermoral. So itu adalah utilitarianism. Saya bagi contoh untuk utilitarianism. So apa pandangan you all tentang pengeboman nuklear di Hiroshima, Nagasaki di Jepun? Apa pandangan you all? Saya nak dengar. Macam tak relate je dengan counselling, tapi saya nak bagi supaya you all faham macam mana kita decide satu keputusan, satu tingkah laku itu moral ataupun tidak berdasarkan akibat dia. Saya nak panggil Rabiatul Asyah. Ada Rabiatul Asyah? Ya, Doktor ada. Rabiatul. Ya. Apa pandangan Rabiatul tentang pengeboman nuklear di Hiroshima, Nagasaki di Jepun? Tak patut kot. Apa yang menyebabkan Rabiatul kata tak patut? Sebab dia akan mendatangkan impak negatif terutama daripada segi kesihatan kepada masyarakat dekat negara tu. So itu adalah utilitarianism decision yang dibuat oleh Rabiatul. Maksudnya impak pengeboman tersebut telah memberi masalah kesihatan kepada masyarakat setempat di Nagasaki tersebut. Mereka berkurun lamanya struggle macam mana nak membina bangsa mereka disebabkan pengeboman itu. Tapi pada pihak yang sebelah sana, kita balik semula kepada history di mana masa tu China, Presiden China, Presiden China, kita ada British, kita ada Amerika, lawan dengan Jepun. So mereka sedang ada peperangan dengan Jepun. Dikatakan ketiga-tiga kuasa China, British dan juga US ni kata suruh Japan berundur. Kalau you tak berundur Jepun, akan ada massive destruction, akan ada kemusnahan yang lebih besar. Tapi Jepun masa tu belum lagi berundur. Then apa jadi? Amerika, ketiga-tiga allies tadi telah bersetuju untuk membuat pengeboman disebabkan dikatakan kalau pengeboman itu tidak dilakukan mereka akan terus berperang dalam beberapa masa yang lama lagi dan menyebabkan kemusnahan yang lebih besar daripada pengeboman tersebut. Maksudnya kat sini apabila bom tersebut dijatuhkan, diturunkan dan berlaku kemusnahan itu, maka Jepun telah menarik diri, telah mengaku kalah, telah surrender dengan peperangan tersebut. That surrender telah menyelamatkan, menyelamatkan saya put in bracket sebab ini pandangan sebelah sana. Tadi pandangan Fatin Amanina. Telah menyelamatkan mungkin banyak lagi nyawa dan juga masa yang mungkin lagi lama untuk peperangan tersebut untuk kedua-dua belah pihak. Maksudnya orang Amerika pun kena, orang Jepun pun kena. Orang mungkin peperangan ini mengakibatkan kemusnahan untuk kedua-dua bangsa tersebut.
Okay, so pandangan mereka, okay, akibat pengeboman itu sebenarnya telah menyelamatkan lagi keadaan lebih teruk daripada berlaku. So ini adalah pandangan utilitarianism untuk mereka yang menghalalkan, okay, yang membenarkan pengeboman Hiroshima Nagasaki. Okay, so apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, okay, so satu-satu tingkah laku itu dikategorikan betul ataupun salah disebabkan akibat yang kita fikir, okay, berkenaan tingkah laku tersebut. Okay, contohnya juga yang lain, kita biasa dengar tales Robin Hood. Okay, dia mencuri. Dia mencuri sebab dia nak bagi harta kekayaan tersebut, harta yang didapati daripada pencurian tersebut kepada orang-orang susah yang lebih ramai dekat perkampungan tersebut. Okay, so kat situ mencuri dikatakan bermoral. Okay, disebabkan akibat tu dia boleh memberi kebahagiaan, dia boleh memberi kestabilan keuangan kepada banyak orang. Okay, walaupun kita katakan kekayaan sesetengah golongan kaya ni terjejas disebabkan tingkah laku tersebut. Okay, so ini adalah prinsip utilitarianism yang mana satu-satu tingkah laku diukur benar ataupun salah disebabkan akibat tingkah laku tersebut. Okay, so boleh faham ke? Okay, lawan dia, okay, sebelum kita rehat, lawan dia adalah deontologi. Okay, deontologi. Satu-satu perbuatan, satu-satu tingkah laku, satu-satu keputusan itu adalah benar ataupun salah disebabkan asalnya memang begitu. Okay, maksudnya kalau kat sini matlamat tidak menghalalkan cara. Apa-apa pun mencuri itu salah. Apa-apa pun menipu itu salah. Atas apa sebab pun curang itu salah. Okay, so ini dipelopori oleh Immanuel Kant. Okay, so Kant kata whatever reasons, okay, in whatever situation pun, in whatever akibat, consequences pun, okay, tingkah laku itu dikatakan betul disebabkan ia memang betul. Okay, tapi tingkah laku itu dikatakan salah sebab ia memang salah. Bukan disebabkan oleh akibat yang kita tanggung selepas satu-satu tingkah laku itu. Okay, so maksudnya kalau kata tak boleh menipu, okay, whatever pun tipu sunat pun tak boleh. Okay, so ini adalah pegangan deontologi. Kalau kata tak boleh membunuh, in whatever situation, okay, pun walaupun mungkin kita terhalang, mungkin nyawa kita pun berisiko untuk tergadai, kita tak boleh membunuh. Okay, so ini adalah deontologi. Okay, sebab asasnya perbuatan itu adalah benar dan perbuatan itu adalah salah. Okay, so ini beza dengan utilitarianism tadi yang mana mementingkan akibat sesuatu tingkah laku. Okay, kalau pergi kepada deontologi, okay, tak kira akibat apa pun, kalau perbuatan itu memang salah pada asalnya, ia memang dikategorikan salah. Okay, so tak ada tipu sunah, tak ada juga macam bunuh untuk pertahankan diri, tak ada. Okay, disebabkan pembunuhan dan juga penipuan itu memang salah pada asalnya. Okay, so boleh faham? Okay, kita ada dua ni, maksudnya ada dua approach. Utilitarianism versus deontology. Okay, satu tadi, yang pertama yang kita dah discuss, absolutism dan relativism. Okay, so kalau kita tengok, okay, kalau you all tengok, dia ada persamaan. Okay, utilitarianism ni dia macam relativism. Okay, kategorinya duduk macam relativism. Maksudnya dia mengambil kira situation, dia mengambil kira akibat daripada sesuatu tingkah laku dan nampak macam ada flexibility. Tapi kalau deontologi, persamaannya duduk dengan absolutism. In whatever situation, in whatever people you are dealing with, okay, kalau benda tu salah tetap salah, kalau benda tu benar tetap benar. Okay, dua pemikiran ni tak ada yang salah, tak ada yang betul. It's up to you nak pegang yang mana. Okay, tapi kalau you pegang utilitarianism macam ni lah. Okay, you justify your action, you justify your decision disebabkan oleh akibat daripada sesuatu tingkah laku. Okay, tapi kalau you pegang deontologi,
you berpegang kepada natural perbuatan itu adalah memang salah. Nature perbuatan itu adalah memang betul. Okay, so it's up to you nak buat pilihan yang mana. Okay, tapi asasnya you kena faham okay, macam mana pemahaman you tentang utilitarianism, macam mana pemahaman you tentang absolutism, macam mana pemahaman you all tentang relativism dan deontology. Okay, so kita berhenti rehat, kita masuk balik dalam kelas pukul 11.12. Okay, thank you.
Okay, boleh kita sambung. Boleh Doktor. Okay, thank you. Okay, so saya share tadi sikit ni. Okay, kita nak pergi kepada teori yang ketiga. Okay, teori yang ketiga. Okay, nampak ke apa yang saya share? Nampak? Pak Doktor. Okay. Kalau tak nampak bagi tahu kadang-kadang line lambat, line kat sini lambat. Saya pun syok cakap. Tengok you all pun tak dapat lagi nampak apa slides. Okay, so yang ketiga kita ada egoism versus altruism. Okay, ni macam perkataan yang common. Okay, yang tak bombastik sangat macam tadi. Egoism ni kita nampak seperti orang yang pentingkan diri. Okay, so teori ini meletakkan bahawa kepentingan diri itu adalah penting. Okay, dalam hal ni, dalam situasi ini, kepentingan diri seorang kaunselor. Okay, tapi kalau kita pergi kepada altruism, okay, ada R kat sini. Okay, altruism, ada typo sikit kat situ. Tindakan ataupun tingkah laku ataupun keputusan untuk bertingkah laku itu berasaskan kepentingan orang lain, manfaat untuk orang lain. Dalam hal ini, ia akan pergi kepada klien. Okay, so satu-satu tingkah laku itu mungkin akan bagi manfaat kepada kaunselor. Ini kita katakan egoism, ataupun mungkin mendatangkan manfaat kepada klien yang kita panggil altruism. Okay, tapi in this case, in this theory kita possible untuk kita blend yang mana satu-satu tingkah laku itu kita pilih berdasarkan manfaat yang dapat kita beri kepada kedua-duanya. Iaitu kita sebagai kaunselor, okay, kita pun ada benda, ada hak yang kita perlu jaga, okay, yang mana kita perlu tweak sedikit egoism, okay, dan pada masa yang sama kita nak letakkan hak klien itu juga sebagai satu benda yang penting. Okay, yang ni kita pergi kepada altruism. So is macam satu-satu tingkah laku itu kita akan strive untuk keduanya, iaitu egoism versus altruism. Okay, tapi ada je golongan-golongan yang mana kita pun nanti mungkin akan ada satu keadaan menyebabkan kita pergi kepada egoism, yang mana kita pilih nak selamatkan kita. Okay, sama juga, okay, ada sesetengah situasi mungkin kita pilih untuk jadi altruism. Untuk teori altruism ni maksudnya kita letakkan kepentingan klien itu lebih daripada kepentingan kita sendiri. Okey, dan dalam banyak keadaan mungkin kita dikenakan tindakan undang-undang, tapi yang penting dekat sini manfaat klien ataupun mungkin apa saja berkenaan kebajikan klien itu terkawal ataupun dalam kebaikan. Okay, so itu adalah prinsip egoism versus altruism. So kita ada 3 tadi, okay, so ini 3 bukanlah satu, kita kata ada 3 je, dekat luar ada banyak lagi, tapi ini 3 secara asas yang biasa kita gunakan dalam penetapan satu-satu etika tingkah laku dalam profession counselling. Okay, sama ada kita nak pilih tadi ethical absolutism ataupun ethical relativism. Kita nak pilih sama ada pergi kepada egoism versus altruism, ataupun kita nak pergi kepada deontologi dengan apa tu lagi satu, deontologi dengan saya lupa, utilitarianism. Okay, so ada kiranya 6 cabang lah ni. Okay, so ini berkenaan etika. Okay, teori, etika teori. Okay, macam mana kita nak pilih teori dalam pemilihan etika itu sama ada bermoral ataupun tidak bermoral. Okay, sekarang kita nak pergi kepada hubungan teori dengan amalan. Okay, bagaimana? Okay, kita dah belajar tentang teori,
Okey, kita belajar tentang prinsip-prinsip moral. Okey, tapi macam mana kita nak apply kepada bentuk amalan? Macam mana kita nak apply pengetahuan kita tentang etika, tentang undang-undang kepada praktis, kepada tingkah laku. Okey, so kita pergi kepada prinsip etika. Okey, prinsip etika adalah prinsip moral atau kepercayaan atau andaian tentang betul ataupun tak betul yang telah dipersetujui dalam kalangan ahli profesion perhubungan menolong. Okey, so ini telah ditentukan oleh kita punya professionalism. Okey, kita ingat balik etika ni adalah do and don'ts, okey, yang dibuat oleh satu-satu profession. Okey, so kita dah ada prinsip etika. Okey, 6 prinsip etika. Kalau ikutkan, etika ni pun ada banyak. Prinsip etika ni pun ada banyak dan diguna pakai secara meluas di orang kata different professions. Okey, tapi yang ada dalam buku kod etika kita, okey, yang digariskan, yang diguna pakai, yang mendasari buku kod etika kaunselor adalah 6 ini. Okey, 6 prinsip etika ni. Okay, so yang ni you all kena faham betul-betul sebab yang ni lah yang akan jadi gist, yang akan jadi semangat, yang akan jadi spirit, okay, apabila you all bekerja sebagai seorang kaunselor. Dan ni juga biasanya popular, okay, sebagai soalan-soalan periksa, okay, even soalan-soalan waktu ditemuduga sebagai untuk jadi kaunselor yang berdaftar. Okay, so biasa sangat ditanya berkenaan 6 prinsip etika. Okay, so untuk transfer daripada teori kepada praktis, okay, yang pertama kita tengok prinsipnya adalah autonomi. Menghormati autonomi. Apa itu autonomi? Autonomi ini adalah kebebasan, okay, maksudnya kebebasan untuk membuat pilihan yang kita berikan kepada klien kita. Okay, so dia berhak menentukan, okay, klien ini berhak menentukan hala tuju hidup mereka, okey, dan hala tuju proses kaunseling itu sendiri, dan mereka juga berhak bertindak mengikut kepercayaan mereka. Bukan kepercayaan kaunselor, tapi kepercayaan mereka, dan mereka berhak untuk mengawal kehidupan mereka. Okey, so dekat sini nampak 3 komponen penting dalam autonomi. Okey, tentukan hala tuju, bertindak ikut kepercayaan dan juga mengawal kehidupan dia. Okay, so tapi tidaklah terlimit, terbatas dengan 3 ini saja. Okay, dia boleh lagi lebih besar autonomi ni. Okay, apa-apa saja kita nak supaya klien ini ada hak untuk membuat, ada kebebasan untuk membuat keputusan tu berdasarkan diri mereka sendiri. Okay, dan apabila klien ini, okay, dia ada kebebasan untuk buat keputusan sendiri, okay, dengan secara tidak langsungnya boleh mengurangkan juga pergantungan dia kepada kaunselor ataupun proses kaunseling itu sendiri. Okay, sebab kaunseling ni towards the end kita nak supaya pergi kepada clients empowerment. Maksudnya kita nak pergi kepada pemerkasaan klien, yang mana kita kalau boleh tak nak klien tu bergantung kepada kita dalam membuat apa-apa saja keputusan dalam hidup dia. Kita nak supaya dia mampu untuk fikir bahawa dia ada kawalan dalam hidup mereka sendiri dan membuat keputusan berdasarkan keupayaan mereka sendiri. Okay, so itu adalah prinsip yang utama, iaitu autonomi. Okay, so kita pergi kepada prinsip yang kedua, macam mana kita nak transfer teori kepada amalan. Okay, basically prinsip etika ini berkenaan what should we do. Okay, apa yang perlu kita buat. Okay, yang menggariskan tentang tingkah laku yang sepatutnya kita buat. Okay, yang kedua adalah non-maleficence. Okay, non-maleficence adalah no harm, melakukan ketidakmudaratan. Kita tak nak mencederakan klien melalui emosi ke, melalui fizikal ke, melalui psikologikal ke, melalui pemikiran ke, walaupun tidak sengaja. Okay, so ini yang kedua. Maksudnya kita pelihara klien kita daripada apa-apa sebarang kemudaratan yang mungkin kita
buat sambil macam kita tak sedar. Okay, yang tu pun kita kalau boleh kita nak kita ada kawalan terhadap tingkah laku kita supaya tidak memudaratkan klien kita. Okay, so yang ketiga, beneficence. Okay, beneficence lawan kepada non-maleficence. Okay, lawan in the sense of, okay, yang tadi kita tak nak cederakan, tak nak do harm kepada klien. Beneficence kita nak bagi benefit kepada klien. Okay, beneficence, benefit, bagi manfaat sebaik-baiknya kepada klien. Okay, dan kita kalau boleh nak bagi bantuan yang sebaik-baiknya dan boleh mendorong kesejahteraan klien. Okay, maksudnya klien boleh kiranya dapat daripada sesi dengan kita, klien dapat hidup dengan psikologikal yang bebas, dengan kesejahteraan hidup yang baik. Tak kisahlah daripada segi emosi ke, daripada segi psikologi ke, daripada segi pemikiran ke, daripada segi interaksi dengan orang lain ke. Tapi apa saja benefit itu perlu pergi kepada klien kita. In whatever aspects pun. So kita pergi kepada yang keempat, justice. Kita nak juga beri perkhidmatan kaunseling ini secara adil. Adil ini kita perlu fikirkan bukan saja kepada klien, tapi kepada pihak-pihak ketiga seperti insurance company, kepada pengamal undang-undang, kepada mereka yang berada dalam sistem seperti guru-guru di sekolah. So ini adalah tanggungjawab kita untuk memberikan khidmat kaunseling secara adil, terutamanya pada klien dan tidak melupakan pada pihak-pihak ketiga yang lain. So apabila kita katakan memberi khidmat yang sama rata, yang adil ni, kita tak nak ada sebarang bias, sebarang diskriminasi kepada setengah-setengah golongan klien. Contohnya LGBT ataupun klien yang OKU. So layanan kita terhadap mereka perlulah sama sahaja dan juga adil, mengikut keupayaan mereka. So yang kelima, fidelity. Fidelity ni adalah setia. Macam saya kata, bunyi macam setia ni macam biasanya hubungan, bukan dalam hubungan menolong, tapi lebih kepada perhubungan kasih sayang. Tapi kita ada prinsip kita di mana kesetiaan ini disebabkan oleh kita dah berjanji dengan klien. Ingat balik apabila kita melakukan sesi dengan klien, kita janji dengan klien apa saja yang diceritakan dalam sesi ini tidak akan keluar daripada bilik ini. Akan kekal berada dengan kita. So klien pun rasa selamat. Dan dengan garanti itu, maka klien pun rasa bebas untuk bercerita. So, sumpah setia itu janji yang telah kita meterai, kontrak yang telah kita minta klien untuk isi ataupun kita telah meterai bersama juga dengan klien, perlu kita setia. Maksudnya kita perlu jaga kerahsiaan klien, tapi bukan saja kerahsiaan. Maksudnya mungkin ada hal-hal lain yang telah kita berjanji dengan klien. So itu juga perlukan kesetiaan. Tapi yang commonnya, yang biasanya yang kita buat adalah perjanjian mengenai untuk menjaga kesulitan information. So yang tu kita kena mengamalkan kesetiaan. Pergi kepada prinsip yang kelima. So kita tak nak manipulasi kepercayaan klien kita. Kita tak nak letakkan kepercayaan klien kita at stake, berisiko. Kalau kita dedahkan juga mungkin certain information, ini akan menyebabkan profession counselling itu juga diragui. Cuba kita lihat balik apa jadi dengan ada sesetengah kaunselor di sekolah yang telah menyebar luas maklumat tentang pelajar yang telah mereka temui dalam bilik sesi, dan ini menyebabkan ramai orang meragui profession counselling itu sendiri. Mungkin kita pun ada yang ragui, mungkin kita ada pengalaman tu masa kita sekolah rendah ataupun sekolah menengah. So kita pergi yang last. Prinsip yang keenam adalah veracity. Iaitu perlu jujur, perlu honest, perlu berkata benar. Tanggungjawab kaunselor untuk jujur dengan klien dan orang lain
yang berkaitan dengan tugasnya sebagai ahli profesional. Okey, kadang-kadang kita ada colleagues, okey, kita ada mungkin psychiatry yang kita bekerja bersama dalam menangani isu klien kita, so kita pun kena jujur. Okey, of course kejujuran ni kita paling letak paling atas adalah kejujuran dengan klien. Okey, so ini adalah keenam prinsip okey yang mendasari kod etika profession counselling kita. Okey, dan kita ada lagi tambahan beberapa prinsip kalau you all baca dalam buku. Okey, yang mana kita nampak keperluan prinsip ini pada waktu mengikut masa dan kesemasa, daripada semasa ke semasa. Kita nampak beberapa keperluan, beberapa prinsip yang perlu kita utarakan, yang perlu kita highlight untuk memastikan profession counselling ini bermanfaat untuk klien kita. Yang kita nampak tambahan ini adalah berkenaan menghormati individu. So dalam menjadi seorang kaunselor, kita perlu untuk menghormati orang lain, especially menghormati klien. Bila kita sebut tentang hormat, kita kena tahu tentang hak mereka dan juga tanggungjawab kita terhadap mereka. So itu adalah komponen-komponen yang perlu kita perhalusi, iaitu hak dan tanggungjawab dalam kita menghormati individu lain. Selain daripada tu, kita ada juga tambahan kepada prinsip etika berkenaan reparation, pampasan, repair, baiki balik. Kita dah buat kerosakan, kita baiki balik. So kat sini tanggungjawab untuk melaksanakan pampasan terhadap kesalahan yang dilakukan. Kita manusia tak lepas daripada kesalahan, mungkin kecil ataupun besar, tapi apa yang kita boleh buat adalah amendment, perubahan ataupun reparation, macam mana kita nak baiki balik kesalahan tersebut. So itu juga adalah asas kepada komitmen kepada seorang kaunselor yang mana untuk menegakkan keadilan sosial. Maksudnya kita perlu bersifat adil di sini. Kita dah buat salah, so kita perlu buat pampasan balik. Kita perlu betulkan balik apa saja kesalahan yang telah kita buat. So itu adalah reparation. Dan ada lagi tambahan kalau kita tengok sekarang adalah self-care. Self-care oleh kaunselor itu sendiri. Kaunselor perlu cakna tentang diri mereka, perlu kiranya jaga diri mereka disebabkan apabila keadaan mereka dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang paling sejahtera, dia akan memberi perkhidmatan yang paling baik kepada klien. So itu adalah tambahan-tambahan dalam prinsip etika. So ada nak tanya berkenaan 6 prinsip asas tadi dengan prinsip-prinsip tambahan ini. Kalau tak faham boleh tanya. All good? Boleh proceed? Saya tengok tangan Rabi Atu je tu. So kita pergi kepada rumusan kepada 6 etika tadi dengan tambahan-tambahan dia. Secara teorinya prinsip etika tadi mempunyai nilai yang sama dan perlu dipertimbangkan seiring dalam membuat pertimbangan etika. Maksudnya kita perlu treat, kita perlu kalau boleh kita perlu buat dalam kadar yang sama, non-maleficence, beneficence, autonomy, fidelity, veracity, lepas tu tadi ada satu tinggal. Maksudnya ke-6 ni perlu kita amalkan mengikut peratusan yang sama, tak lebih tak kurang. Bukannya kita ambil, saya nak buat non-maleficence je lah. Bukan macam tu. So maksudnya semua prinsip tadi perlu kita amalkan dengan sama rata, secara teorinya, tapi dalam realitinya apabila kita buat amalan tersebut, kita akan jumpa di mana untuk satu-satu situasi kita telah mengorbankan mungkin beberapa prinsip etika disebabkan kita nak memartabatkan beberapa prinsip etika yang lain.
Okay, so sesetengah prinsip ni dia boleh jadi bersaing antara prinsip yang lain. Walaupun pada asasnya kita kata kita perlu ikut kadar wajaran yang sama. Okay, kita kena treat semua prinsip tersebut seboleh-bolehnya sama. Tapi dalam bentuk amalan kadang-kadang kita terpaksa korbankan beberapa prinsip untuk kita martabatkan mungkin prinsip yang lain. Okey, kita pergi kepada contoh, okey, di mana berlakunya pengorbanan beberapa prinsip, okey, disebabkan kita terpaksa untuk memartabatkan beberapa prinsip yang kita katakan lebih penting dalam situasi ini. Okey, contoh klien ingin membunuh diri. Okey, so you all fikir, okey, saya nak tanya you all nanti, apa yang mungkin kita akan korbankan? Prinsip apa yang mungkin kita akan korbankan apabila kita dengar datang klien ni dia kata dia nak bunuh diri. Okay, dan apabila kita buat, mungkin kalau praktis di overseas, okay, kalau ada klien menyatakan bahawa dia nak bunuh diri, okay, ataupun dia pernah bunuh diri, ataupun dia pernah nak bunuh diri, kalau pernah bunuh diri macam hairan juga hidup balik kan, datang ke sesi. Tapi pernah nak bunuh diri, okay, ada intention untuk itu, so dia datang dekat kita, kalau praktis di luar negara, kaunselor akan membuat satu assessment penilaian kekuatan niat dia untuk membunuh diri. Okey, kalau melebihi satu tahap, kaunselor akan report perkara tersebut kepada pihak yang berkuasa. Okey, saya nak you all fikir. Apabila klien ni datang, confess kepada you all, mengaku buat pengakuan bahawa dia nak bunuh diri. Okey, so apa prinsip yang you all akan martabatkan dan apa prinsip yang mungkin you all terpaksa tinggalkan ataupun terpaksa buang, okey, dalam pada nak memartabatkan beberapa prinsip yang lain yang lebih penting untuk klien ini. Okey. Fikir sekejap, sekejap lagi saya panggil Okey. Zulaikha ada, Zulaikha Ramli. Okey, Zulaikha slow sikit suara tu. Bukan saya suruh slow, saya slow. Okey, mungkin boleh kuat sikit. Okey. Apa yang Zulaikha, apa pandangan Zulaikha kalau klien datang confess buat pengakuan untuk bunuh diri, okey, pada masa yang sama Zulaikha tengah mempertimbangkan mungkin ada prinsip yang Zulaikha terpaksa korbankan untuk buat amalan untuk mengamalkan prinsip-prinsip yang lain. Okey? Maksudnya prinsip yang saya terpaksa korbankan tu macam akibat tu ke? Saya tengok daripada akibat altruism tu ke, Doktor? Kita tengah cakap pasal 6 prinsip tadi, okey, yang prinsip etika. Yang pertama autonomi, okey, kita ada maleficence, kita ada beneficence, kita ada justice, kita ada fidelity, kita ada veracity. Okey, so yang ni adalah 6 prinsip etika. Yang tadi yang Zulaikha sebut tu adalah teori etika. Okey, teori untuk etika. Tapi ni prinsip dia, asas dia adalah 6. Okey, yang mana saya kata tadi 6 ni sepatutnya kita kena treat sama je. Okey, kita kena pentingkan semuanya. Okey, tapi in special situation, okey, mungkin ada kita terpaksa korbankan setengah prinsip disebabkan kita nak uphold, kita nak martabatkan prinsip yang mungkin lebih penting. Okey, so dalam kes klien nak membunuh diri ni, mungkin apa yang Zulaikha fikirkan, apa yang kita kena korbankan, prinsip apa yang kita kena korbankan dan prinsip apa yang kita kena letakkan sebagai keutamaan.
Mungkin prinsip yang saya kena korbankan dalam situasi ni adalah non-maleficent kot sebab non-maleficent ni kan saya sebagai kaunselor dalam situasi ni tak akan melakukan mudarat kepada klien tu, tapi dia nak dia nak bunuh diri tu kan. So saya juga kena korbankan juga prinsip beneficent tu lah. Sebabnya saya tak boleh nak bagi kesejahteraan kepada klien tu sebab dia nak bunuh diri pada waktu tu. So pada waktu ni mungkin saya kena dengar lah dulu benda yang dia nak kongsi sebab apa dia nak rasa bunuh diri tu. Mungkin saya kena kekalkan kesetiaan saya tu, tak kongsi masalah yang dikongsi pada saya pada waktu tu dekat orang lain. Mungkin dia nak someone untuk dengar dulu masalah dia sebelum dia ambil tindakan bunuh diri tu. Saya bersedialah kot untuk mendengar gitu kot. Okay, tapi let's say yang kat sini maksudnya Zulaikha nak berikan keutamaan veracity tu, kesetiaan tu. Maksudnya veracity ke fidelity, kesetiaan tu. Maksudnya dekat sini Zulaikha berjanji tak akan berkongsi mungkin niat dia untuk bunuh diri tu dengan orang lain sebab Zulaikha nak explore dulu, nak teroka dulu. Okay, nak pastikan dulu tentang niat dia nak bunuh diri ni. Okay, let's say you bagi masa dia seminggu. Next week datang dia dah bunuh diri. So what would be happening masa tu? Maksudnya lepas dia dah terjadinya dia bunuh diri dah ke doktor? Dia datang, dia cakap okay dia nak bunuh diri. Lepas tu Zulaikha kata sebab fidelity, okay, setia Zulaikha pada mungkin janji promise yang telah dibuat kalau datang sesi ni segala-galanya akan dirahsiakan. So Zulaikha tak divulge the information, tak sebarkan information yang mengatakan dia nak bunuh diri tu sebab Zulaikha berpegang kepada tadi fidelity. Okay, sebab dah berjanji rahsia kan. Okay, so dalam pada nak berpegang pada kerahsiaan tu, okay, intention Zulaikha nak cuba juga teroka, okay, berkenaan kekuatan atau kesungguhan dia nak bunuh diri. Tapi okay, dalam masa penerokaan tu, okay, so you tak nak divulge the information, but next week datang dia dah tak ada. Okay, next week appointment dia dah tak ada sebab dia dah betul-betul commit suicide. Okay, dah betul-betul bunuh diri. So what would be happening to you as the counsellor masa tu? Masa tu saya mungkin takut juga tak? Saya jadi mungkin tindakan saya untuk simpan pada diri saya tu salah lah kot sebelum tu. Patutnya saya dah bagi tahu dekat pihak yang betul lah. Macam pakai psikiatris ke untuk rujuk dia pada pihak yang seterusnya. Itulah kot. Okay, so maksudnya bila Zulaikha mungkin kata rujuk dia untuk kepada mungkin orang kata secara paksa rela. Okay, ni bukan suka rela dah, paksa rela kepada hospital dan pakar psikiatri, dia akan melawan kepada prinsip autonomi. Dia tak suka, tapi kaunselor sedang memaksa dia untuk pergi jumpa psikiatri, untuk pergi ke hospital. Okay, so itu adalah kita dah langgar kepada prinsip autonomi. Okay, dan juga pada masa yang sama kita langgar prinsip fidelity tadi, kesetiaan bahawa sumpah setia kita nak janji nak pelihara kerahsiaan cerita dia. Okay, so dua prinsip kita dah langgar. Okay, dekat situ atas dasar prinsip apa pula? Okay, so itu kita kena fikir. Okay, so saya nak panggil Yeng. Yeng ke Yang? Nasrin. Ada? Ada? Mana Yang? Mana Jane?
Doktor, saya ada satu soalan. Ya, Nurul Husna jawab Ya, non-maleficent. kiranya, Okey, Nurul Sajidah. Okey, jadi question? kiranya bila kita melanggar 6 prinsip tu, kiranya Hmm. kod etika kita tu kita pergi kepada Nak utilitarianism ke? kepada teori etika kita, utilitarianism. Aha. Maksudnya kita memikirkan akibat daripada tingkah laku tersebut. Okey, kalau macam contohnya kita tak rujuk klien kita kepada hospital ataupun psikiatri, apa akibat dia? Okey, kita timbangkan situasi itu. Dan ini boleh juga pergi kepada teori ethical relativism. Maksudnya berdasarkan suasana, berdasarkan klien kita, okey, kita tak boleh nak ikut bertingkah laku seperti kod etika gariskan, disebabkan ada prinsip lain yang kita nak patuh. Okay, so itu juga kita boleh kita boleh pergi, okay, kita boleh guna pendekatan tersebut. Okay, so dia boleh jadi utilitarianism, dia boleh jadi relativism, dan dia boleh juga jadi altruism sebenarnya. Okay, walaupun nampak seperti egoism. Okay, tapi yang penting dekat sini, okay, saya nampak Nazrin keluar masuk. Nazrin ada tak lagi? Okay, kejap Syajidah tadi kan tanya. Okay, saya hold soalan tu sebab kita jawab dulu soalan ni supaya kita boleh pergi kepada konsep-konsep etika tadi. Okay, jangan tertukar teori dan juga prinsip. Okay, Khairil Handsome pula join. Okay, so teori lain, prinsip lain. Okay, tapi kita tahu kat sini macam mana pendekatan kita guna untuk kategorikan sesuatu tindakan itu moral ataupun tak bermoral. Kita gunakan teori 3. Tapi asas dia, asas apabila kita nak praktik, apabila kita nak apply kepada praktis, ada 6 yang kita perlu consider buat pertimbangan prinsip dia. Iaitu apa yang saya telah utarakan tadi. Untuk klien yang nak bunuh diri, of course, klien nak bunuh diri tu dia sebenarnya kalau dulu, kalau waktu saya praktikal, once klien kata nak bunuh diri, saya kena buat satu evaluation, satu assessment yang nak tengok dia punya kesungguhan untuk bunuh diri. How serious it is. Dan kalau ia melepasi tahapnya, saya terpaksa buat panggilan serta-merta kepada pihak berkuasa untuk melaporkan tentang klien ini. So yang pertama kita lihat kat situ, duty to care. Kita terpaksa call at least family dia, maklumkan kepada family dia berkenaan niat ataupun mungkin intention dia untuk commit kepada suicide. Kalau dia seorang minor, maksudnya remaja ke ataupun budak bawah umur ke ataupun mungkin adult ke, apa-apa pun kita kena inform kepada family dia dulu. So itu apabila kita inform, one prinsip yang kita dah langgar adalah fidelity. Fidelity tu ingat balik kesetiaan. Kita dah janji tak nak cakap, tapi kita terpaksa cakap hal ni. Itu satu. Yang kedua, apabila kita call psikiatri, apabila kita call untuk masukkan dia mungkin ke dalam hospital secara serta-merta dan paksa rela, bukan sukarela, paksa rela, kita telah mencemarkan ataupun kita telah menarik prinsip autonomi tadi. Kita dah tak tanya dah dia. Nak tak kalau saya hantar awak ke hospital? Nak tak jumpa psikiatri? Bukan dah. Masa tu apa yang kita buat, saya terpaksa rujuk awak kepada doktor Nini untuk assessment seterusnya sebab apa yang awak kongsikan dengan saya sekarang ini adalah berkenaan nyawa awak sendiri. So itu apa yang kita dah korbankan. Autonomi dan juga mungkin fidelity dekat situ. Dan pada masa yang sama, kita juga commit kepada kedua benda. Disebabkan kita nak martabatkan dia punya
doing no harm. Okay, kita tak nak supaya counselling kita ini menyebabkan dia lagi rasa nak bunuh diri ataupun dia dapat kira rasa macam mungkin apa-apa kecederaan perasaan yang menyebabkan dia memang lagi kuat intention dia nak bunuh diri. Satu. Kita juga nak melakukan sesuatu yang bermanfaat kepada dia, iaitu supaya dia tidak mengambil nyawa dia sendiri. Disebabkan kita nak uphold, kita nak martabatkan dua prinsip ini, iaitu non-maleficence dengan beneficence, kita terpaksa korbankan prinsip-prinsip lain. Disebabkan dalam situasi itu nyawa klien adalah keutamaan. So itu adalah situasi di mana kadang-kala kita perlu mengorbankan sesetengah prinsip etika itu disebabkan kita nak martabatkan, kita nak beri keutamaan kepada prinsip-prinsip etika yang lain. Dalam hal ni kita nak beri keutamaan kepada do no harm to client, iaitu non-maleficence, dan kita nak beneficence, kita nak manfaatkan klien. So maksudnya ada orang akan care berkenaan klien selepas ini menggunakan mungkin pendekatan yang lebih tepat. That's why kita send kepada psychiatry. That's why kita inform kepada keluarga dia. So itu adalah contoh. Justifikasi dia, justifikasi kenapa kita bertingkah laku tersebut, kita boleh balik kepada teori tadi. Disebabkan kita memikirkan akibat yang akan ditanggung ataupun mungkin kita nak pergi kepada this is klien punya differentness, keunikan klien yang mana dia datang nak bunuh diri. Ini bukan klien biasa-biasa. That's why kita terpaksa korbankan certain prinsip, dan kita martabatkan prinsip yang lain. So itu adalah salah satu contoh justifikasi yang kita gunakan dalam bertingkah laku ataupun membuat keputusan untuk bertingkah laku dengan beretika. So itu saja untuk kelas pada hari ini. So kita akan sambung pada hari Khamis minggu depan tentang kod etika dan seterusnya. Harapnya boleh habislah Khamis minggu depan. So ada apa soalan sebelum kita tinggalkan kelas hari ini? Harapnya faham juga ya. Kalau tak faham boleh tanya. Saya open to question, saya open to respond, saya open to any thoughts. So sebab ini adalah subjek etika, ia mementingkan kita jadi kreatif, ia mementingkan kita aktif untuk berfikir. Dia tak ada kira kata do and don'ts yang mutlak dalam subjek ini. Dia bergantung kepada klien kita. So itu saja. Jaga diri. Doktor, kehadiran belum ada ke? Tak apa, kehadiran tu belum ada lagi saya hari ni. Cuma saya tanda lah yang saya panggil-panggil tak ada tu. Saya tanda, biasanya saya tanda cross. So dengan itu have a great weekend everyone. Kita jumpa lagi pada hari Khamis minggu depan. Jaga diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama.